member saya 3 tan. Tu lah. Macam mana tercetusnya idea 3 tan tu yang kita nak tahu. Cara kebetulan lepas tu saya dapat posting ke Kementerian sebagai SO2 Jasmani dan Sukan Tentera Darat. Angkatan Tentera tak ada lagi masa tu, dia punya appointment tu. So I would there, whoever jadi tugas sebagai SO2 Jasmani Tentera Darat, dia akan jadi juga Secretary di Armed Forces Sport Council, Majlis Angkatan Tentera. Di situ saya bertugas dan that was the best of my time lah. I managed to bring up archery from there. Tapi saya hanya menguruskan saja. Mereka-mereka yang menaikkan nama Angkatan Tentera, pemanah-pemanah dari Tentera Darat. Ketika tu semua daripada semua kor. Macam yang cakap Pak Hamid, daripada Semboyan, dulu ada Pegawai Waran 1 Jais, Kor Pemanah, ramailah. Ini tambahan daripada yang saya sebutkan awal tadi, yang 3 orang komando tu. Mereka ni lah itu. Kerja mereka, kalau dia tak percaya, tanya Hamid, memanah tiap-tiap hari, tak ada kerja lain. Dia attach dengan saya dekat Majlis Angkatan Tentera. So hari-hari celik mata pada macam mereka yang duduk, macam dia duduk kat rumah quarters, dia datanglah memanah. Petang balik, habis kerja balik, itu je. That's how we do. Tapi yang menyedihkan ketika itu, kami semua tidak mempunyai peralatan yang canggih. Yang mana yang saya dah tak memanah, kebu saya masih ingat lagi bagi kat Corporal kakak ni siapa? Saja apa? Fauzi. Saya bear bagi kat dia. Yang ada yang tak pakai bagi kat ni. So benda tu macam tu je lah. Nak beli mahal. Dan tempat yang terdekat sekali yang nak beli adalah di Singapura. So benda ni berjalan on and on. Dan lepas tu saya dapat tambahan keanggotaan pemanah daripada Tentera Laut Diraja Malaysia. Mereka ni, saya masih ingat lagi mereka ni, Madam, Ismail Arifin, Osman Wahab, who is our coach now. Banyak lagi lah. Zainuddin Melaka, Cenjaluk tu, dia pun ada semua. Ramai, memang ramai. Bakar, Burn, we call it Burn and so on. So mereka menambahkan ni. Tapi dia daripada Navy, KKL Navy hanya KD Sri Kelang aja, tak ada gunakan. Dia orang reserve anggota. So dia datang stay with us. So we put them into the barrack of the other rank dekat Kementah. Kerjanya itu jugalah macam dengan pemanah-pemanah yang lain, macam Hamid kan. Dia Hamid ketika tu dah jadi jurulatih. Dia mengajar orang-orang baru ni kan. Dia tu, dan datanglah, kalau you tahu, ada budak pendek seorang tu namanya Razak, daripada Askar Melayu. Dia pun join kami, saya letak kat situ. So that's how we started memanah. That is part of the yang mulanya memanah yang dimulakan di dalam negara kita. Ketika saya berada di Majlis Angkatan Tentera selama 12 tahun selaku setiausaha memanah, setiausaha Majlis Angkatan Tentera, saya dapat menguruskan promotion of archery throughout the country. This time I make use of the soldiers lah, pemanah-pemanah kita ni. Mereka ni lah pergi. Kalau tak percaya tanya. Macam kata si member saya 3 tan. Tu lah. Macam mana tercetusnya idea 3 tan tu yang kita nak tahu. Sebab pergi ke mana-mana, kami dalam tentera, kalau pergerakan kami is either used by public transport, bus, kereta api, sebagainya. Tapi oleh kerana bila sampai ke satu destinasi itu, kami memerlukan transport. Dan lepas itu kami demand lah menjalankan tugas. So mereka ni, sebab apa kami terpaksa bawa
alat-alat memanah, target stand, target bud, dan yang lain-lain tu banyak. Kalau pergi katakan pergi ke Kelantan tempat kau, belum ada lagi, orang sana pun tak tahu pun mana. So dia orang ni datang siap dengan barang je. Di sini kalau you tengok kesian, saya betul-betul kesian anak-anak buah saya. Dalam perjalanan tu mereka gunakan inisiatif, dibawa tilam askar dalam pilo tu, tahu dalam tiratan. Perjalanan jauh nak duduk kursi bangku keras, so dia tidurlah atas tu, tiba-tiba dah sampai, something like that. So this is where saya hormat saya punya anak-anak buah dulu. They take their time, committed, dan disitulah mulanya kami tidak pergi hanya ke Kelantan, seluruh pelosok Malaysia ni, mana saja you cakap, even to Sabah and Sarawak kami pergi. Siapa yang pergi? Bukan kata lagi yang lain-lain tu, tak. Inilah budak-budak tentera darat ni dengan budak Navy pergi menjalankan tugas. Macam yang terlibat tu macam mana? Siapa yang buat pemilihan tu? Yang terlibat sebagai anggota untuk promotion, untuk mengajar seluruh negara. Sebab yang saya dapat tahu 12 orang anggota kan. Nama-nama saya ingat kejap lagi kami tahulah, boleh ingat. Saya bukan. Bila saya buat plan, katakan saya bercakap dengan SS Perlis ni, setuju meja, okey, hantar apa ni dah. So saya dah lepas setuju, berbincang dengan anak-anak buah saya, setuju. So saya cara kebetulan ketika itu mempunyai beberapa pegawai muda, captains yang serve me. Saya detail dia orang lah. Satu daripadanya ada arwah dah pun, namanya Captain Fitri. Dia ni pilot Nuri. He passed away, crash di Batu sana. Dia tu. So dia pergi 2 minggu 2 minggu duduk di Perlis, duduk di hotel, makan dia itu. Lepas tu dia pun ni dapat layanan best. Yang berhormat, dia minat mana, jaga dia orang lah. Saya hanya pergi hari terakhir bila nak closing lah apa tu. Ketika itu sementara itu Captain Fitri lah yang jaga kat dia orang sini. Bila saya sampai, muka semua orang happy, kalau boleh nak duduk lagi, because mereka ni dapat layanan yang baik daripada kerajaan negeri Perlis. Sampai saya bersemuka dengan ketika itu menteri besarnya, siapa tak ingat dah. Dia kata bagus apa ni. So dia orang that's out. Dan satu ketika masih ingat lagi, kami telah namakan Perlis Indra Kayangan Negeri Memanah. Tapi unfortunately tak meningkat begitu naik. So lepas tu kami pergi ke Pulau Pinang, Kedah, mana ada saja, sampai ke Johor dan sebagainya. Perlis ada national coach sekarang sekurang-kurangnya kan. So mereka ni perempuan itu. That's why you just mention about coach kan. At one time you know that most of the coaches yang ada kat negara ni untuk negeri terdiri daripada bekas tentera. Ya, betul. Akan tell you, satu daripadanya Makno, Saja Makno. Berapa lama jadi coach di Kedah? Lepas tu siapa lagi yang dekat Kelantan? Rahim. Ni. Saya nama tak berapa ingat dah, tapi memang ramai. Lepas tu kami, dan daripada situ saya pergi ke Sabah sekali. Lepas tu ada sekali pergi ke Labuan pula. Labuan Sabah ni kan, bawa ke sana, naik train up untuk dia orang, dan mengajarlah tu melalui brigade yang ada kat sana. What official tu? Ramai. So mereka ni lah yang jadi jurulatihnya, mengajar dia orang hari-hari, minimum bisa buat 1 week. Lepas tu ke mana-mana juga. Lepas tu di Sarawak same thing. Betul, ketika itu Sarawak belum ada lagi yang dikatakan Lawas Archery Club, belum. Kamilah puncanya buat untuk, tapi orang tentera. Lama-lama tu dengar cakap Lawas pun ada itu. So alhamdulillah lah. So kalau nak ingatkan perkembangan the development of archery in the country is from the army. I'm very proud because I say that, because everybody claim no sekolah St. John lah, but no, mereka di St. John dia kelab, dia hanya di peringkat sekolah.
Dia tak pergi ke satu apa ni. But yang pergi ke menyeluruh di selatan negeri ini adalah tentera darat dan juga tentera laut diraja Malaysia. Ketika itu Air Force tidak berapa minat. Kami ada pun 1-2 je. Satu daripadanya Rahman Botak, Rahman saya nak kami panggil Rahman Botak. Lepas tu Sarjan Bakar, kan? Sarjan Bakar ada Osman Au dah arwah dah. Major Osman Au. Dia ni pilot. So this is how we do ourselves. So as time passes, kami secara betulan saya duduk di Majlis Sokongan Tentera, Majlis Sokongan Tentera sebagai sekretari itu selama 12 tahun. Tak pernah berlaku. Sebab itulah saya dapat membantu mereka menaikkan apa ni. Dan selain daripada itu, kami juga buat promotion kepada bekas sekolah tahfiz. Apa ni yang dekat Sekolah Pecala tu kan? Arkam. Panggil, kami pergi. So dia orang ni pergi lah. Cara biasa, pemanah kami yang ada isteri, saya bawa isteri. Pakai ketat, pakai ni melekat ni. Dah sampai kat sana, masing-masing perempuan ni takut nak turun. Lepas tu kami turun lah buat persyarat. Beribu orang. Cukup aja azan naik aja hilang. Itulah pertama kali kami merasakan makan dalam dulang dia dengan dia orang tu. But enjoy. Kemudian lepas tu adalah beberapa individu datang jumpa saya nak mempromotkan sukan memanah dengan cara yang lain sikit. They would like to use bear bow. 70 pound kau. Bear bow don't have any competition ketika tu. So saya rasa situ belik sikit. Saya terlibat sukan memanah untuk sukan, bukan untuk other things ni. So saya tak lain sangat lah. So hanya kill to that side only. But as far as the armed forces is concerned, kami carry on. Yang cara kebetulan lepas tu pula saya jadi setiausaha memanah kebangsaan Malaysia tak lama, 24 tahun saja. 24 tahun sebagai setiausaha. Lebih 2 tahun daripada saya pun buat itu pandai-pandai saya buat ke sana ke sini. Saya secara kebetulan juga terlibat dengan organisasi di peringkat antarabangsa. Secara pribadi saya managed to go up to the highest. I become the international judge, the first ever Malaysian lah ketika itu, nobody else. Lepas tu saya terlibat dengan body masa tu FITA, lepas tu Wal Ashri kan, mereka iktiraf saya terlibat dengan dia orang. Dalam saya member of Board of Justice and Ethics. I was the judge. Sampai siapa dalam judge antarabangsa ni tidak akan melebihi umur 65 tahun. But saya berhenti dalam 60 tahun saya dah berhenti oleh kerana terlampau sibuk kan. So they upgrade me, they bagi me judge emeritus seumur hidup hingga sekarang ni lah. And proud again to say I'm the first one in this country. Later was given to Mr. Chong Yap Jin, Sarawak. Dan pada situ saya berjalan sehingga pihak-pihak luar umpamanya daripada especially in Asia mohon saya bagi buat lecture untuk dia orang promote archery, tapi tanpa menggunakan orang kita. Sebab apa? Dia hanya bayar untuk saya aja. So saya pick and choose. Hamid tak dapat, Osman ada. Lepas tu coach daripada Thailand, saya bawa dia jadi coach. So that's how my intern sampai sekarang tak habis-habis.